Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sekali anak-anak Ustaz kasih sekalian. Okey, terlebih dahulu Ustaz ingin mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada anak-anak Satu Yasin dan bagi mereka yang sedang mendengar pelajaran pada hari ini. InsyaAllah Ustaz harapkan antum bertahan sehingga berbuka puasa insyaAllah ta'ala. Baiklah anak semua, insyaAllah kita akan meneruskan pelajaran fiqah kita pada minggu ini. Seperti pada minggu lepas kita belajar berwuduk, iaitu pengertian dari hikmah, perkara yang dituntut untuk berwuduk, perkara yang makruh ketika berwuduk, perkara yang membatalkan wuduk dan seumpamanya. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan cara-cara berwuduk pula. Baik anak-anak semua, kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Seperti biasa, Ustaz pernah pesan sebelum ni, siapa yang masih mengantuk dan seumpamanya ataupun penat, boleh pause sekejap video Ustaz dan bolehlah basuh muka. Baik, Ustaz akan teruskan pelajaran kita. Okey, baiklah, apakah hasil pembelajaran ataupun apa yang tuan dapat selepas daripada tuan belajar cara-cara berwuduk? Okay, antaranya ialah mengenal dan mengamalkan tata cara berwuduk dengan betul dan mengikut tertibnya. Okey, anak semua penting bila kita berwuduk mesti ikut tertib. Macam saya tulis kat ni, tertib. Okey, kita tak boleh ambil wuduk mula dengan membasuh kaki. Lepas tu tiba-tiba basuh muka pula. Tak boleh macam tu Kita mesti mula dahulu dengan ikut tertibnya lah. Macam mana tertibnya tu kita tengok selepas ini. Okey, baiklah, inilah cara-cara berwuduk. Okey, antum boleh tengok ini Ustaz ambil daripada buku teks fiqah. Okey, bermula pada 1 hingga 8. Okey, 1 apa dia? 1 membasuh muka. Ini secara umum 1 membasuh muka, 2 berkumur-kumur, ketiga memasukkan air ke dalam hidung, keempat membasuh muka, kelima membasuh lengan ataupun tangan sehingga siku, yang keenam membasuh sebahagian kepala, ketujuh membasuh telinga ataupun meratakan air kepada kedua-dua telinga antum kedua telinga antum iaitu ke hujung telinga antum. Okey, seterusnya yang ke-8 membasuh kaki. Okey, ini secara umum cara-cara berwuduk. Baik, saya teruskan. Okey, yang pertama ialah membasuh tangan. Membasuh tangan ada dua Yang untuk mukadimah ni, permulaannya okey, antum tengok dia punya penerangan dia, meratakan air sehingga ke pergelangan tangan saja. Maksudnya ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Maksudnya kat sini antum akan membasuh tangan antum sehingga hilang kotoran-kotoran kecil yang ada di celah-celah jari dan seumpamanya. Dan jangan lupa membaca bismillah. Baca bismillah pun tak masalah. Nak baca panjang lagi pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lagi elok kita baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Kita pertama basuh tangan. Yang kedua, kita berkumur. Ingat anak-anak semua, antum berkumur-kumur ni jangan telan air tu pula. Air kumur mesti dibuang. Okey. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam hidung. Okey, Ustaz nak bagi sedikit penerangan. Maksudnya kat sini bukan antum sedut air tu sampai masuk paru-paru air tu, bukan Okey, antum hanya menolak sikit air ke dalam hidung, sikit je. Bukan sedut. Okey, hanya menolak sikit air ke dalam hidung dan antum akan keluarkan semula air tu. Bukan sedut sampai masuk paru-paru. Rosak nanti paru-paru antum. Okey, masukkan air ke dalam hidung ni bukan maksudnya sedut air Okey, hanya masukkan sikit saja dan kemudian keluarkan semula. Ini maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Baik, saya teruskan. Yang keempat, membasuh muka. Ini sangat penting Membasuh muka ni adalah anggota yang wajib antum basuh. Muka, tangan dan juga kaki. Kaki bukan semua bukan daripada pangkal peha sampai ke hujung jari kaki, bukan hanya buku ladi dan ke bawah sahaja. Okey, apa penerangan dia untuk membasuh muka ni? Meratakan air ke seluruh kawasan muka. Okey. Yang kedua, mesti membaca niat. Okey, apakah niat itu? Antum boleh tengok dalam konteks. Okey, dalam bahasa Arab, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Ataupun jangan risau, kalau tak apa jangan risau, antum boleh baca sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, baik, saya akan teruskan. Ini masuk muka anggota yang wajib. Okey.
membasuh tangan. Okey, apa beza yang pertama tadi? Okey, yang kedua ni, basuh tangan yang kedua ni seterusnya. Ini yang kelima, tertib kelima. Okey, basuh tangan maksudnya apa? Meratakan air hingga ke siku. Okey, tangan antum ni, kalau Ustaz saya panggil lengan je. Siku, basuh tangan ni maksudnya daripada ujung jari ni sampai ke siku. Okey, dan membasuh tangan kanan dahulu dan barulah tangan kiri. Jangan mulai kiri. Ingat, kalau mula kiri dia adalah makruh. Pandai pun anak Ustaz. Okey, baik, saya akan teruskan. Yang keenam ialah menyapu sebahagian kepala dengan air ataupun dipanggil ubun-ubun macam adik ni buat. Ustaz suka panggil ubun-ubun, tapi kerana tu boleh sebut ubun, ada yang tak faham, jadi kita sebut menyapu sebahagian kepala dengan air. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Okey, tapi ada pendapat sekali pun boleh, tapi sebagai belakang. Tak ada soalan. Okey, tapi sekarang ni elok buat basuh je 3 kali. Baik, saya teruskan yang ketujuh. Menyapukan air pada kedua-dua hujung telinga. Okey, caranya macam mana? Okey, jari telunjuk masukkan, bukan masuk dalam sangat antum punya telinga tu. Dalam lubang telinga tu, masukkan antum punya jari telunjuk. Kemudian ambil ibu jari. Okey, mula membasuh daripada tengah telinga, belakang telinga, bawa ke bawah dan naik semula ke atas. Okey, kalau tak faham juga jangan risau, antum boleh buka saja YouTube, cari saja cara berwuduk. Okey, penting antum tahu dia tertib sekarang ni, menyapukan air pada kedua-dua hujung telinga. Baik, yang ke-8 yang terakhir, membasuh kaki. Seperti mana yang Ustaz sebut sebentar tadi, kaki adalah anggota yang wajib dibasuh. Muka, tangan dan juga kaki. Kalau tayamum pun antum hanya guna beberapa anggota saja. Okey, baik. Saya akan teruskan. Okey, penerangan dia, meratakan air sehingga buku lali. Okey Ustaz, yang mana buku lali Ustaz? Buku tu macam buku kita baca tu ke? Bukan, anak-anak saya, bukan macam buku yang kita baca tu. Buku lali tu dia ada satu bonjolan yang dekat dengan kaki kita sini, kat bahagian sini. Itu nama dia buku lali. Okey. Dan Nabi pun ada sebut, tumit kita ni pun kena kita ratakan air juga. Kalau tidak, tak sah kita punya solat. Wallahu a'lam. Okey, ratakan air sehingga ke buku lali, kemudian basuh mulai kaki kanan dan seterusnya baru kaki kiri. Alhamdulillah, ini nama dia tertib dalam kita mengambil wuduk. Pertama tadi apa? Yang pertama tadi kita membasuh tangan, okey, daripada jari sehingga ke pergelangan tangan. Yang kedua, kita berkumur-kumur. Yang ketiga, kita memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat, kita membasuh seluruh kawasan muka beserta niat. Yang kelima, antum buat apa? Ingat tak? Pandai pun, membasuh tangan daripada jari sampai ke siku. Kemudian menyapukan air ke sebahagian kepala. Kemudian menyapukan air kepada kedua-dua hujung telinga. Dan diakhiri dengan membasuh kaki sehingga ke buku lali. Mesti mula kaki kanan, lepas tu baru kaki kiri. Kalau mula kaki kiri ataupun mula anggota kiri, ia akan jadi makruh. Makruh ni memang kita kalau buat, kita tak dapat dosa dan tak dapat pahala, tapi Allah tak suka. Kalau buat banyak kali, dia akan mendatangkan kemarahan Allah. Jadi kita elakkanlah benda yang Allah tak suka. Okey, baik. Dah selesai kita ambil wuduk, apa yang perlu kita buat? Okey, pandai anak-anak semua, kita akan membaca doa. Okey, macam mana doa dia? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksud dia, kita boleh baca sendiri awak boleh pause video dan baca dia punya maksud. Alhamdulillah. Okay, itu saja berkaitan dengan cara-cara berwuduk. Okay, senang saja sebab antum biasa buat di sekolah setiap kali waktu zuhur dan juga waktu asar. Jadi amalkan apa yang telah antum pelajari,
Jangan sekadar belajar, jangan sekadar mendengar, amalkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru antum, muallim-muallimah ataupun ibu bapa yang ada di rumah. Okey, baiklah semua, insya-Allah antum boleh mula menjawab soalan kuis selepas ini. Itu saja daripada Ustaz mohon maaf sekiranya kekurangan. Sekali lagi Ustaz ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Jangan risau kalau tak larat, berkitab saja bernama ayah. Jangan paksa diri antum baru darjah 1. Tapi kalau mampu, teruskan belajar berpuasa. Alhamdulillah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.